persamaan linear serentak bagi soalan jenis penyelesaian masalah. Soalan yang pertama, macam mana kita mula? Kita biasanya cikgu galakkan kita mula dengan cari apakah kehendak soalan. Kehendak soalan bagi soalan ini ialah kita perlu carikan harga tiket bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak. Jadi harga tiket bagi seorang dewasa kita letakkan dia sebagai pemboleh ubah X. Harga tiket bagi kanak-kanak pemboleh ubah Y. Sekarang kita akan carikan maklumat yang ada dekat perbualan dekat atas ini. Jadi bagi yang pertama, perbualan yang pertama kita dapati saya, isteri, lepas tu 3 orang anak. Artinya 2X tambah 3Y adalah sama dengan 97. Bagi perbualan yang kedua, saya, isteri, seorang anak, lepas tu 2 orang kawan. Artinya dekat sini bilangan dewasa adalah 4 orang. Jadi 4X tambah dengan seorang anak iaitu Y. Jadi tiket yang perlu bayar adalah 139. Jadi dekat sini cikgu nak gunakan kaedah penghapusan. Bagi kaedah penghapusan, cikgu akan susunkan dia ikut pemboleh ubah. Jadi setelah kita susun, kita labelkan dia persamaan pertama, persamaan yang kedua. Kita dapati persamaan yang kedua, kita boleh tarakkan dia dengan 3. Tujuannya supaya nak samakan perkali bagi pemboleh ubah Y. Jadi 2 kali dengan 3, pemboleh ubah yang baru ialah 12X tambah dengan 3Y sama dengan 417. Okey, sekarang kita sudah samakan perkali bagi pemboleh ubah Y. Kita dapati tanda dia sama, kita akan gunakan operasi tolak. Jadi kita akan tolakkan persamaan pertama dengan persamaan yang ketiga. Maka 2X tolak dengan 12X jadi negatif 10X. 97 tolak dengan 417, hasilnya ialah negatif 320. Jadi kita pindahkan negatif 10 jadi bahagi negatif 10. Maka jawapan X ialah 32. Sekarang kita gantikan X sama dengan 32 ke dalam mana-mana satu pemboleh ubah, mana-mana satu persamaan linear ini. Jadi cikgu gantikan ke dalam persamaan yang pertama. Jadi 2 kali dengan 3, 2 tambah 3Y sama dengan 97. Jadi hasilnya 11. Harga tiket bagi seorang dewasa adalah RM32, manakala seorang kanak-kanak adalah sama dengan RM11.
Oke, sekarang kita teruskan kepada soalan jenis penyelesaian yang penyelesaian masalah yang seterusnya. Kita tengok soalan ini. Apakah kehendak soalan? Kehendak soalan ialah carikan berapa naskah kupon RM 30 dan RM 50. Jadi kita letakkan dia wakilan X dan Y. 80 naskah kupon. Artinya dekat sini kita boleh bentukkan satu persamaan linear, iaitu X tambah Y sama dengan 800. Sekarang kita teruskan, kita tengok jumlah wang yang diperoleh ialah Rp30.000. Dekat sini kita juga boleh bentukkan satu persamaan linear, iaitu 30x tambah 50y sama dengan 30.000. Mari kita susunkan kedua-dua persamaan. X tambah Y sama dengan 800 sebagai persamaan yang pertama. 30x tambah 50y sama dengan 30.000. Sekarang jika akan gunakan kaedah penggantian, kita rujuk persamaan yang pertama. Kita ambil pemboleh ubah, Y sebagai perkara rumus. Jadi Y sama dengan negatif X tambah 800. Kita akan gantikan Y sama dengan negatif X tambah 800 ke dalam persamaan yang kedua. Jadi 30x tambah 50, kita gantikan Y tolak X tambah 800 sama dengan 30.000. 30x tolak 50 X tambah dengan 40.000 sama dengan 30.000. Kita permudahkan, jadi negatif 20x sama dengan negatif 10.000. Kita pindahkan negatif 20 ke sebelah kanan, jadi X sama dengan 500. Sekarang kita gantikan X sama dengan 500 ke dalam persamaan yang ketiga. Jadi Y sama dengan negatif 500 tambah 800. Hasilnya Y sama dengan 300. Maka kita sudah selesaikan soalan ini. Jadi bilangan naskah kupon Rp30 ialah 500 naskah, manakala Rp50 adalah sebanyak 300 naskah. Kita teruskan kepada soalan nombor 2. Apakah kehendak soalan? Carikan nilai P dan nilai Q. Apakah P dan Q? Kita tanyakan P dan Q. P ialah panjang,
Q. Q ialah lebar. Sekarang kita mau catat maklumat. Panjang kolam renang itu adalah 2 kali lebarnya. Apakah persamaan yang boleh kita bentukkan? Kita boleh bentukkan panjang, iaitu P. P adalah sama dengan 2Q. Kita teruskan kepada maklumat yang seterusnya. Perimeter kolam renang itu ialah 150. Jadi perimeter, macam mana biasanya kita carikan perimeter? Perimeter 2P tambah 2Q sama dengan 150. Jadi soalan ini cikgu akan gunakan kaedah pergantian. Cikgu akan gantikan persamaan yang pertama, iaitu P sama dengan 2Q, ke dalam persamaan yang kedua. Setelah kita gantikan, yaitu 2 kali dengan 2Q tambah dengan 2Q sama dengan 150. 4Q tambah 2Q sama dengan 150. 6Q sama dengan 150. Q sama dengan 25. Kita gantikan Q sama dengan 25 ke dalam persamaan yang pertama. Tujuannya untuk carikan nilai P. Jadi P sama dengan 2Q. Jadi P sama dengan 50. Dengan gunakan kaedah kalkulator, kita perlu pindahkan negatif 2Q ke depan. Jadi kan P tolak 2Q sama dengan sifar. 2P tambah 2Q sama dengan 150. Mari kita tengok kaedah semakan gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Soalan 3. Soalan 3, kita mula dengan ayat yang terakhir. Kehendak soalan, panjang setiap bahagian tawai. Seutas tawai panjang 100 cm kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama dan kedua ialah sama. Jadi artinya bahagian yang pertama dan kedua kita letakkan nilai pemboleh ubah sebagai wakilan. Manakala panjang bahagian tawai yang ketiga melebihi jumlah panjang 2 bahagian tawai itu ialah 4 cm. Okey, mari kita bentukkan persamaan linear yang pertama dulu, iaitu 100 cm ini. Mana datangnya 100 cm ini? 100 cm ini datang dari 2x tambah y sama dengan 100. Y ialah bahagian tawai yang ketiga. Sekarang kita teruskan kepada yang 4 cm ini. Macam mana? Jadi dia katakan y tolak 2y sama dengan 4. Y tawai yang ketiga tolak dengan 2 bahagian tawai, iaitu tolak dengan 2x sama dengan 4. Jadi kita susunkan ikut pemboleh ubah. Jadi 2x tambah y sama dengan 100, negatif 2x tambah y sama dengan 4. Kita dapati soalan ini kita nak hapuskan
boleh ubah X, kita pakai tambah sebab dia mempunyai perkali yang tanda berbeza. Jadi Y sama dengan 52. Kita gantikan Y sama dengan 52 ke dalam mana-mana satu persamaan yang kita nak. Dekat sini cikgu akan pilih persamaan yang pertama, iaitu 2X tambah Y 52 sama dengan 100. Jadi X sama dengan 100 tolak 25, 48. Lepas tu X sama dengan 24. Okey, kita tengok balik ke untuk soalan. Panjang bagi setiap bahagian tawai. Kita tahu ada 3 bahagian. Jadi kita boleh tulis panjang tawai ialah 20 cm, 24 cm, 24 cm dan 52 cm sebagai jawapan akhir. Okey, jadi sekarang kita teruskan kepada soalan nombor 4. Apakah kehendak soalan? Kehendak soalan ialah carikan berapa keping stem dimiliki oleh setiap orang. Siapa dia? Kita nak tengok stem yang dimiliki oleh Lai dengan Khadijah. Kita labelkan dengan pemboleh ubah X dan Y. Diberitahu ia mempunyai jumlah stem ialah 60 keping. Jadi kita letak X tambah Y sama dengan 60. Kita teruskan dengan pernyataan yang seterusnya. Dia kata Lai Ying memberi 5 keping stem kepada Khadijah. Bilangan stem Lai Ying, jadi bilangan stem Lai Ying kurang 5. Bilangan stem Khadijah tambah 5. Belum habis lagi, kita tengok bilangan stem Lai Yi adalah 2 kali ganda bilangan stem Khadijah. Jadi bilangan stem Khadijah ialah dekat belakang sini. Kita perlu kalikan dia dengan 2. Okey, sekarang kita tuliskan kedua-dua persamaan linear. X tambah Y sama dengan 60. Satu lagi, X tolak 5 sama dengan 2 kali ganda Y tambah 5. Kita susunkan, jadi X tolak 2Y sama dengan 15. Persamaan linear yang pertama, persamaan linear yang kedua. Kita akan susunkan dia ikut pemboleh ubah. Jadi kita tanda sama, tolak. Jadi satu persamaan linear yang pertama tolak 2 persamaan dengan 3Y sama dengan, selesaikan. Jadi Y sama dengan 15. Kita akan gantikan ke dalam persamaan yang pertama. X tambah 15 sama dengan 60. X sama dengan 60 tolak 15 sama dengan 45. Maka stem yang dimiliki oleh Lai Yi adalah sebanyak 45 keping. Manakala Khadijah adalah sebanyak 15 keping. Soalan yang seterusnya, kita tengok ayat yang terakhir. Berapa umur mereka? Dekat sini, siapa mereka? Kita cari balik. Mereka dekat sini ialah
ayah Devaki dan Devaki dia sendiri. Berdasarkan pernyataan yang pertama, kita boleh labelkan ayah Devani pemboleh ubah X, Devani pemboleh ubah Y. Macam mana kita nak tuliskan persamaan linear bagi pernyataan yang pertama? Selepas 6 tahun. Kalau dia selepas 6 tahun, artinya kita perlu tambah 6. Jadi umur ayah akan jadikan 3 kali umur Devi. Jadi umur Devi Y ini dia akan tambah 6 juga, sebab umur dia juga akan meningkat. Dia kata 3 kali ganda umur ayatnya, 3 kali ganda umur Devani. Jadi kita kalikan dengan 3. Sekarang kita akan teruskan kepada pernyataan yang berikutnya, ialah jika 2 tahun lalu umur ayat Devani ialah 7 kali umur Devani. Maka kita boleh letakkan 2 tahun lalu, umur ayahnya perlu tolak dengan 2, sama dengan 7 kali umur Devani. Umur Devani juga perlu tolak 2, tapi ia perlu kali dengan 7. Jadi sekarang kita boleh selesaikan. Susunkan pemboleh ubah. X tambah 6 sama dengan 3 akan kali masuk, jadi 3Y tambah dengan 18. Jadi X tolak 3 Y sama dengan 12. Jadi ini sebagai persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua pula, sekarang kita susunkan ikut pemboleh ubah. X tolak 7Y sama dengan negatif 12. Kita semak perkali yang sama dekat sini ialah X. Jadi kita boleh hapuskan X. Jadi perkali yang sama kita pakai tolak. Pemboleh ubah Y ialah 4Y sama dengan 24. Jadi Y sama dengan 6. Gantikan Y sama dengan 6 dalam persamaan yang pertama. Jadi X tolak 3 Y kali dengan 6 sama dengan 12. Jadi S tolak 18 sama dengan 12. X sama dengan 12 tambah 18. Jadi S sama dengan 30. Jadi umur ayahnya ialah 30 tahun. Umur Devaki ialah 6 tahun. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 6. Kita tengok ayat yang terakhir. Kehendak soalan, berapakah wang pada setiap orang? Siapa dia? Sarah dan Hui Qing. Jadi Sarah X, Hui Qing Y. Kita teruskan kepada ayat yang kedua.
Jika Sarah memberi 10 ringgit kepada Hui Qing, memberi artinya tolak 10. Jadi pemboleh ubah Sarah ialah X. X tolak dengan 10. Hui Qing pula dia akan terima 10 ringgit. Jadi persamaan yang boleh kita bentukkan untuk jumlah wang yang sama. Jadi X tolak 10 sama dengan Y terima wang, Y tambah 10. Sekarang kita sambung. Hui Qing memberi 5 ringgit kepada Sarah. Jadi Hui Qing, Y telah tolak dengan 5. Manakala X telah tambah dengan 5. Sarah akan menjadi 4 kali ganda Hui Qing. Hui Qing, Y tolak 5 perlu dikali ganda dengan 4. Jadi susunkan S tolak 10 sama dengan Y tambah 10. Jadi bentuk S tolak Y sama dengan 20. Persamaan yang pertama. Kita teruskan kepada 4 kurungan Y tolak 5 sama dengan X tambah 5. Kita taruh masuk. Selesaikan. Jadi dapati persamaan linear adalah negatif X tambah 4Y sama dengan 25. Kita susunkan. Kita semak mana satu pemboleh ubah yang dapat kita hapuskan. Ya, X dapat kita hapuskan. Tanda berbeza kita akan buat tambah. Negatif Y tambah 4Y sama dengan 3Y. 45. Jadi 45 bahagi 3 tinggal 15. Kita akan gantikan Y sama dengan 15 dalam 1. X tolak 15 sama dengan 20. Jadi X sama dengan 35. Jadi wang yang diterima, wang yang ada bagi Sarah ialah 35 ringgit. Hui Qing ialah 15 ringgit.